Oke ya, kita mulakan Suratul Ahzab ayat 31 ya. Suratul Ahzab ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahzab ini artinya kita dah masuk juzuk yang ke-22 ya. 22. Mula daripada waman yaknut ni. Waman dan barang siapa yaknut ia taat. Minkunna daripada kamu lillahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya wa ta'mal dan ia mengerjakan solihah akan amal soleh nu'tiha kami berikan akannya ajroha ganjarannya marrotaini 2 kali wa'tadna dan telah kami sediakan laha baginya rizqan karima rezeki yang mulia. Ayat 32. Ya nisa'i wahai istri-istri an-nabi nabi lastunna bukanlah kamu. Biasa kalau untuk perempuan tunna, kalau laki tum ya, atau kena fahamlah dhamir perubahan dia ya. Tunna tu mana untuk kamu perempuan. Bukanlah kamu ka'ahadin seperti seseorang minan nisa daripada perempuan-perempuan. In jika ittaqaitunna telah berbakti kamu fala tahdana maka jangan kamu rendahkan bil qauli dengan perkataan wayatma'a dan ia menaruh harapan alladzina oleh orang yang fi qalbihi dalam hatinya maradun ada penyakit wakulna dan katakanlah olehmu. Ini pelamar untuk muannas ya. Kalau muzakkar yaqulu katakanlah olehmu. Kalau perempuan kulna. Kaulan perkataan
ma'rufah yang baik. Sambung. Waqarna, dan tetaplah oleh engkau fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kamu. Nomor kunna kalau lelaki kum, kalau perempuan kunna, dalam rumah-rumah kamu. Wala tabarrajna, dan jangan kamu merendah diri. Dalam bracket berhias. Tabarrujal jahiliyah, pendedahan jahiliyah. Jahiliyah itu jahiliyah juga. Al-ula, yang dahulu. Wa aqimna, kalau muzakkar aqimus shalah, kalau perempuan aqimna. Dan dirikanlah olehmu as-sholata, akan solat. Wa atina, dan datangkanlah olehmu kalau muzakkar atuz zakah, laki perempuan atinaz zakah. Dan datangkanlah olehmu az-zakata, akan zakat. Wa atikna, dan taatlah olehmu. Kalau muzakkar ati'ullaha, kalau perempuan ati'nallaha. Nun itu menunjukkan jamak untuk muannas. Dan taatlah olehmu akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Innama, sesungguhnya tidak lain, yuridu, ia berkehendak, Allahu, oleh Allah, liyuzhiba, supaya ia hilangkan, ankum, dari kamu, ar-rijza, akan kotoran, ahlal bait, wahai ahli rumah. Wa yutahhirukum, dan ia bersihkan akan kamu. Tadhira, benar-benar bersih. Ayat 34. Wazkurna ni sama dengan muzakkar wazkuru, ya. Kalau perempuan wazkurna. Dan ingatlah olehmu ma, akan apa yang
Yutla ia dibacakan. Fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kamu. Ayatillah, akan ayat-ayat Allah. Wal hikmah, dan hikmah. Innallaha, innallah, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, latifan, amat lembut, khabira, lagi amat mengetahui perkhabaran. Baik ya, saya masuk mula daripada ayat 31 berkaitan dengan keluarga Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan isteri-isterinya. Dan sebelum ini pun diterangkan tentang hal isteri-isteri, iaitu mereka yang isteri-isteri yang mementingkan dunia, nakkan dunia. Akhirnya Nabi bagi kata dua. Kalau nak dunia, boleh, aku bagi kesenangan buat kamu, atau aku bagi mutuah kepada kamu dengan syarat, ya, kita berpisah. Aku akan lepaskan dengan kelepasan yang baik. Tapi jika kamu mahukan Allah dan Rasul dan negeri akhirat, ya, Allah janjikan untuk orang-orang ataupun perempuan yang baik adalah ganjaran yang besar. Dan isteri-isteri Nabi juga, jika melakukan kejahatan, maka azabnya 2 kali ganda daripada orang lain. Itu ayat 28, 29, 30 yang dulu. Ayat 31, wa may yaknut minkunna lillahi wa rasulih, dan barang siapa ia taat daripada kamu kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal solihah, dan ia beramal akan amal yang soleh, atau ia mengerjakan akan amal soleh, nutiha ajroha marrataini, kami berikan akannya ganjarannya 2 kali. Maknanya isteri-isteri Nabi kalau dia beramal, dia dapat pahala 2 kali ganda daripada orang biasa. Wa atadna laha rizqan karimah, dan telah kami sediakan baginya rezeki yang mulia, iaitu di syurga. Ya. Ini untuk, ya, isteri-isteri Nabi. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka'ahdin minan nisa, bukanlah kamu seperti seseorang daripada perempuan-perempuan. Mana isteri-isteri Nabi, ia tak sama dengan perempuan-perempuan lain dalam segi peradaban. Ini taqaina, jika telah berbakti kamu. Artinya ittaqaituna ni sama dengan perkataan muzakarnya takwa. Jadi takwa ni orang yang berbakti, orang yang memelihara diri. Jadi perempuan atau isteri Nabi tak sama dengan perempuan-perempuan lain. Wala tahdha'na bil qauli, dan jangan kamu rendahkan dengan perkataan. Mana bahasa rendahkan dengan perkataan ni? Mana isteri Nabi ni tak boleh cakap lewe-lewe ke apa bahasa kita ni. Ya, cakap lewe-lewe ke? Cakap macam ngada-ngada. Tak boleh. Mana isteri Nabi ni dia kena cakap tegas. Ya. Dia tak boleh cakap macam orang-orang biasa, ya. Tak boleh. Misal kata contohnya jiran dia nak pinjam, ya, contoh kita pinjam cangkul lah contoh, ya. Dia tanya, ya, ada tak cangkul nak pinjam si Aisyah contohnya. Ya, Ummul Mukminin nak pinjam cangkul, ada tak? Ambil tu kat bawah. Macam tu bahasa dia, ya.
Ambillah kat bawah tu ada. Itu tak ada level-level macam tu, tak ada. Dia punya cakap tu direct, tegas. Macam tu. Jadi fayatma'al ladzina fi qulubihi wa fi qalbihi maradun, maka ia menaruh harapan oleh orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maknanya, ya, bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia menaruh harapan. Maknanya bila berlembut-lembut dengan cakap berlembut-lembut tu, dia tertarik hati dia kepadanya. Itu yang menyalahi. Wa qulna qaulan ma'rufah, dan katakanlah ulimu perkataan yang baik. Mana perkataan yang ma'ruf? Maknanya perkataan itu perkataan yang tegas, ya, dan tidaklah terlampau kasar, ya, tapi baik didengar, ya. Berupa baik didengar dan tegas, ya. Sebab apa? Nanti, ya, kalau Nabi, anak isteri Nabi bersuara lembut-lembut, ya, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dia menaruh harapan. Sebab kita tahu bahawa janda-janda Nabi ini tidak boleh dikahwini selama-lamanya. Ya? Dalam Quran pun dah bagi tahu, ya? Tidak halal dinikahi untuk selama-lamanya. Itu isteri-isteri Nabi, ya? Atau apa dikatakan janda-janda Nabi. Baik. Sama lagi. Wa qarna fi buyutikunna, dan berdiamlah olehmu dalam rumah-rumah kamu. Perasan tak? Perkataan korna ni daripada corona. Yang kita sebut corona ni kena berdiam. Memang betul lah kena duduk rumah. Ya. Itu yang perkataan orang cari apa makna corona ni, ya. Corona ni, ya. Dalam Quran ni dikatakan korna tu masdar, apa dia punya ini, amar dia, ya. Maksudnya corona. Masdarnya kornan, ya. Jadi kornan tu corona yang kita sebutkan sekarang. Jadi kalau dalam Quran ni, ya, diamlah olehmu dalam rumah-rumah kamu. Itu yang kita kena berdiam dalam rumah tu, tak boleh keluar. Ya. Pasal virus corona ni, ya. Rupanya ada dalam Quran. Cerita corona ni, ya. Okey. Isteri-isteri Nabi kena diam dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kamu, ya, salah saya letak merendahkan, salah, ya, mendedahkan, silap, ya. Dan jangan kamu mendedahkan, macam tu, bukan merendahkan, mendedahkan, tabarruj, ya. Daripada perkataan tabarruj, ya, tabarrajna. Dan jangan, betul kan, ya, jangan kamu mendedahkan atau berhias tabarrujal jahiliyah, pendedahan jahiliyah pula yang dahulu. Mana isteri-isteri Nabi tidak boleh mendedahkan diri macam mana, ya, orang-orang jahiliyah mendedahkan dirinya, ya. Jadi tidak boleh berbuat demikian dulu zaman jahiliyah, ya. Sekarang bila dah jadi isteri Nabi, dia tidak boleh, ya, mendedahkan diri. Ya, sampai orang nak melihat isteri Nabi pun susah, sebab dia bercakap pun di balik hijab. Ya, ada tabir, di balik tabir, macam tu, ya. Kemudian wa aqimnas solah, dan dirikanlah olehmu akan solat, wa atinaz zakah, dan datangkanlah olehmu akan zakat. Mana isteri Nabi, ya, juga diwajibkan menunaikan solat dan juga mendirikan solat dan menunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah olehmu kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridu, ya, sesungguhnya tidak lain, yuridullah, ia berkehendak oleh Allah, liyuzhiba ankum rijsa, supaya ia hilangkan dari kamu akan kotoran. Ahlal bait, ahlan ni dari atas menunjukkan ya ahlal bait. Ada takdir ya. Jadi wahai ahli bait, ya, atau ahli rumah. Wa yutahhirukum tathira, dan ia bersihkan akan kamu benar-benar bersih, ya. Mana kotoran di sinilah dosa, ya. Mana dosa, Allah nak hilangkan dosa-dosanya supaya isteri Nabi ni benar-benar bersih
ia berjumpa dengan Allah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah olehmu apa yang ia dibacakan dalam rumah-rumah kamu min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah di sini boleh bracket sunnah. Maknanya ya ayat Allah, wa hikmah, dan hikmah. Hikmah ni sunnah ya rasulnya ya. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah adalah ia amat lembut lagi amat mengetahui perkhabaran. Maknanya Allah tidak berlaku keras kasar ya terhadap ya wali-walinya, dan juga ya Allah mengetahui segala berita ya. Itu dikatakan terkadang hal-hal mengenai tentang apa ni, cerita dalam rumah yang mengenai isteri-isteri Nabi macam ni, patutnya Nabi segan nak menyiarkan, tapi oleh kerana wahyu Nabi tak ada pun menyorokkan. Kalau dituduh Nabi ni menyorokkan, menyimpan, menyembunyikan, itu adalah satu kedustaan yang besar. Sampai hal-hal peribadi mengenai isteri-isterinya pun Nabi tak ada nak simpan, melainkan didedahkan ya. Sebab wahyu Allah ya. Okey ya, sekarang ni saya nak tengok kita punya latihan pula ya, latihan sorof kita. Kita nak buat pembetulan sorof sampai bab apa hari tu yang suruh buat kerja rumah. Kejap ya, saya nak buka dulu mic dia. Boleh buka suara. Okey. Supaya ia bersihkan akan kamu, supaya liyutahhirakum tu ya, supaya ia bersihkan akan kamu. Tadhira tu sebenar-benar bersih atau benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Okey. Bab apa Datin? Kita belajar sorof. Humasi. Latihan dia apa? Okey, tabadalah. Kita terus ta'arofa. Iktazala, inqalaba, izharra. Okey ya. Kita buat nombor 1 dulu. Wazan 1. Tabaddala, mudhari'nya apa? Ya tabaddalu. Masdarnya? Tabaddulan. Isim fa'il? Amar. Tabaddal ya. Nahi? La tatabaddal. Isim fa'il? Mutabaddilun. Isim maf'ul? Mutabaddal. Okey, ta'arafa pula. Lagi. Okey. Nombor 3. Lagi. Okey. Lagi. Okey. 4. Ya. Okey. Lagi. Munqalibun. Okey, lagi.
Okey. Lagi. Lagi. Hmm. Ya. Ha. Oh. Sama. Dia ada dua yang sama. Madi, nombor 5 tu madi dengan amar sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Masdar apa yang dibagi? Wazan dia sama. Wazan dia sama yang dibagi contoh. Dia tak ada lari macam 3 huruf. Macam 3 huruf berbeza-beza masdarnya. Tapi macam khumasi dia ikut wazan tu. Kalau wazannya tabaddala, masdarnya tabaddulan. Kalau misal kata ihmarron nombor 5 tu, ihmiraron. Dia sama. Macam tu. Kalau izharra, izhiraron. Alif. Ikut yang dibagilah. Sama. Alif-alif. Macam tu. Ro alif, ro alif. Sebab dia sabdu. Dia sabdu. Jadi dia waktu masdar dia hidup dua-dua. Roron. Macam tu. Baik ya, untuk kita nak mempercepatkan pahaman madi dengan amar secara ringkas ya. Tak payah nak tengok mudhari, masdar, fi'il amar. Kita tengok madi, kita nak buat fi'il amar yang cepat. Ya, contohnya tabaddala, kalau nak buat fi'il amar matikan terus depannya, tabaddal. Macam tu, dah jadi fi'il amar. Ya, tabaddala, tabaddal. Macam tu matikan. Kalau ta'arofa, ta'arof. Baik ulang. Kalau tabaddala, tabaddal. Kalau ta'arofa, ta'arof. Kalau i'tazala, tu tak betul. I'tazil. Kenapa i'tazil? Sebab awalnya baris bawah. Yang tadi awalnya baris atas. Tabaddala ta baris atas, ta'arofa ta baris atas. Yang ke nombor 3 berbunyi bawah. I'ta. Ke bawah jadi i'tazil. Macam tu ya. I'tazala, i'tazil. Kalau inqalaba sama macam mana? Dengan i'tazala sama. Inqalaba ke bawah. Inqalib. Ke bawah juga. Ya. Ulang sekali lagi. Kalau tabaddala, tabaddal. Ta'arofa, ta'arof. I'tazala, i'tazil. Inqalaba, inqalib. Kalau izharra sama ya. Izharra juga. Sebab nombor 5 tu dia ada sabdu akhir. Ya. Dia ada sabdu akhir, izharra sama juga izharra. Ya. Baik, dalam segi makna cuba mengikut wazan bertambah bunga. Kalau madi apa? Tak, nombor 5. Bertambah bunga. Kalau madi apa? Kalau telah bertambah bunga, ya betul. Kalau mudhari? Ia bertambah bunga. Kalau masdar? Bertambah kebungaan. Bertambah saja, bertambah kebungaan. Kalau amar? La ingat, fi'il amar la letak di ujung sekali. Bertambah bunga la oleh engkau.
Tu jangan lupa tu teknik dia. Bertambah bunga lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau bertambah bunga. Kalau isim fa'il, isim maf'ul, yang ditambah bunga. Ya, okey. Nombor 1 pula. Nombor 1 tabadala tadi bertukar. Kalau madi? Kalau mudhari? Kalau masdar? Bertukaran. Kalau amar? Amar. Suruh. Engkau. Jangan lupa engkau tu. Nahi? Isim fa'il? Yang bertukar. Jangan ubah. Yang bertukar. Yang bertukar. Kalau isim maf'ul? Yang ditukarkan. Ya. Okey. Satu lagi. Berkenal-kenalan. Ini nombor 2. Ini kata 2 yang berganda ya, sebab ada alif tengah. Ta'arofa dia mana berganda. Berkenal-kenalan. Berkenal-kenalan. Okey. Kalau madi apa? Telah berkenal-kenalan. Ia ada ia ujung ya. Kalau mudhari? Ia berkenal-kenalan. Kalau masdar? Berkenal-kenalan. Masdar tu. Tak ada penambahan apa-apa. Berkenal-kenalan. Dah masdar tu. Kalau amar? Tak cukup. Oleh engkau ujungnya. Berkenal-kenalanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berkenal-kenalan. Kalau isim fa'il? Yang berkenal-kenalan. Isim maf'ul? Yang dikenal-kenalkan. Yang dikenal-kenalkan. Ya. Jadi teknik dia sama juga. Kalau madi, jangan lupa ada telah, ada ia hujung. Kalau mudhari, awal ia. Kalau fi'il amar, hujungnya letaklah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Awal. Jangan engkau. Kalau isim fa'il, pengenalan dia yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Macam tu. Ya. Okey. Bab khumasi ni ada latihan sekali lagi. Ya, bab khumasi ada latihan sekali lagi. Dan saya akan hantar latihan tu jadi buat contoh yang sama dengan yang dibuat tadilah. Ya, ada 5 juga. Ya, 5 latihan yang perlu dibuatkan atau diselesaikan untuk akan datang. Ya. Nanti saya hantar insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Sadaqallahul azim.